الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan rahmat dan kebaikan ini. Hari ini dan saat ini Allah memberikan kita satu peluang untuk hidup di dalam dunia ini. Bukan disebabkan kita mahu hidup, tetapi Allah mahukan kita hidup. Dan kena beringat, jika Allah mahukan kita mati dan kita akan menerima takdir kematian itu. Sebab itu mulianya seseorang itu bukan disebab pangkatnya. Mulianya seseorang itu bukan disebabkan dia dikenali ramai. Mulianya seseorang itu bukan disebab kaya dan banyak hartanya. Tetapi kemuliaan itu seperti mana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi asqakum. Mulianya seseorang itu jika mana dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyatakan antara orang yang beroleh kemuliaan adalah orang yang beroleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mendapat hidayah daripada Allah Rabbul Jalal, bermakna kita dalam kehinaan. Jika kita tidak mendapat hidayah dan taufik daripada Allah, bermakna Allah telah hinakan kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana setiap hari kita meminta hidayah. Dalam salat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Satu hari berapa kali kita baca Fatihah? Dan kita kena ingat berapa tahun dah kita semayang. Dan dalam satu hari, satu malam, kita minta hidayah. Iaitu pada salat subuh. Allahumma hadina fi man hadait ilal akhir doa. Sehinggalah pada akhir doa ini. Jika permintaan kita itu bertahun-tahun, tapi kita tidak boleh berbuat kebaikan, semakin lama, semakin kita meminta hidayah, Allah tak berikan kepada kita hidayah itu. Lalu kita pun kata, saya semayang. Betul. Ada orang yang semayang di dalam neraka Allah. Saya puasa Isnin Khamis. Ada orang yang puasa masih dalam neraka Allah. Saya keluarkan zakat. Ada orang yang bersedekah tetapi masih dalam neraka Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat, ilmu ini tidak boleh menjamin kita
untuk kita masuk syurga. Kerana ada ahlul ilmi yang dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Amalan kita belum memastikan kita masuk ke dalam syurga. Kerana ada ahlul abid yang masuk ke dalam neraka, dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Sebab itu, kalau kita tidak dikurniakan hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah, kita tidak akan mampu berubah menjadi insan yang lebih baik daripada awalnya sehinggalah akhir kematian kita. Kita takkan mampu jadi baik. Tuan-tuan, tuntutan, perintah daripada Allah bukan hanya semayang, puasa, zakat, haji sahaja. Perintah ini berkisar kepada dua bahagian, iaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Saya selalu katakan di dalam kuliah saya, kita semayang, tapi mulut kita masih cerca orang lain. Kita semayang dan kita puasa. Kita pergi umrah setiap tahun. Kita pergi umrah pada saat-saat yang paling besar kelebihannya, iaitu pada bulan Ramadan. Sehingga kita buang puluhan ribu dan belasan ribu. Tapi kita masih tidak boleh berhenti untuk membuka aib orang lain. Tak berhenti lagi untuk kata dekat orang. Tak berhenti lagi duk hasad dan dengki dengan orang lain. Walhal Nabi menyatakan kepada kita perkara-perkara yang kita buat itu akan menghapuskan seluruh amal saleh kita. Semayang kita habis, zakat kita habis, umrah kita habis, semua amal saleh kita habis. Berulang alik kita ke masjid menjadi sia-sia. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana masjid ini disebutkan kepada kita ada dua keadaan. Satu dinamakan masjid dirar. Yang keduanya dinamakan masjid yang ussisa ala taqwa. Masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana untuk kita mengenalnya? Apa yang telah terjadi pada zaman Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjidun Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini semua orang pergi Masjid Nabi, orang ziarah Nabi. Maka masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan inilah fungsinya, dia menyatukan seluruh umat Islam yang berada di kawasan tersebut dan di negeri tersebut. Tetapi apabila orang munafik dan orang Yahudi ini, orang munafik yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat penyatuan ummah. Tatkala itu mereka juga membina masjid, tetapi tujuan mereka untuk memecah belahkan umat Islam. Tuan-tuan, saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Sepanjang kita berulang alik ke masjid, apakah kita disatukan hati oleh Allah? Ataupun hati kita berpecah dan semakin berpecah? Hati kita penuh dengan buruk sangka. Hati kita penuh dengan mazmumah dan zulmat, kegelapan. Sehingga kan berlakunya perkara-perkara yang menghilangkan seluruh amal ibadat kita. Sehari semalam kita berulang ke masjid, dan dalam pada itu kita juga tidak boleh meninggalkan hasad, dengki, buruk sangka, berkata akan keburukan orang lain di belakang kita. Maka perkara-perkara ini yang akan menghapuskan seluruh amal saleh kita yang kita tidak sedar. Besok kita balik, tuan-tuan, kita menghadap hadrah Allah. Tatkala itu kita terkejut. Kita terkejut kerana apa? Setiap amalan yang kita buat rupanya dah hilang. Kita tanya dengan Allah, ya Allah, mana semayang itu, puasa itu, sedekah itu, tadarus aku tiap-tiap tahun bulan Ramadan, mana dia ya Allah? Allah kata kat kita, mana ada lagi? Daripada akhir balik sampai umur 70 tahun, hang tak berhenti kata orang. Dalam semua hidup bukan seorang, ribuan orang yang kita kata.
Tuan-tuan, orang yang kita kata ini, kita tak pernah pun minta maaf dengan dia. Antara dosa yang tertangguh adalah dosa yang berkait dan bersangkut dengan manusia. Dosa ni Allah tak ampunkan kita. Dosa ni Allah tak ampunkan. Dosa kita buka aurat, kita minta ampun, Allah ampun. Dosa kita tinggal semayang, kita qada semayang kita, lalu kita minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan. Dosa minum arak, dosa berzina, kita minta ampun dengan Allah, lalu Allah ampunkan. Tetapi dosa kita dengan makhluk, Allah tak ampunkan. Selagi orang yang kita zalim ini, mereka mengampunkan kesalahan kita. Tuan-tuan, saya pun bukan muda lagi. Dan tuan-tuan pun bukan muda lagi. Kalau sampailah kita masih tak berubah, kita rugi, tuan-tuan. Kalau sampailah kita tak mau berubah dan kita degil dengan pendirian kita, maka kita termasuk golongan orang yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malam ini saya ingin berbincang dengan tuan-tuan satu perkara yang tuan-tuan tahu sebenarnya. Apa dia? Keikhlasan. Kalau kita benar-benar ikhlas dengan Allah, kita boleh jadi hamba Allah yang baik. Tetapi kalau kita tidak ikhlas dengan Allah, maka kita tidak boleh mengikut seluruh perintah Allah. Tuan-tuan, kita tak gagal dengan semayang. Kita tak gagal dengan puasa Ramadan. Kita tak gagal dengan bayar zakat fitrah. Kita tak gagal menunaikan haji. Tetapi kita gagal dalam masalah hablum minan nas. Saya selalu katakan pada setiap kuliah saya, kita gagal dengan mak ayah kita. Kita gagal dengan adik-beradik kita. Kita sanggup berkelahi dengan adik-beradik kita disebabkan reta yang kita nak tinggalkan, tuan-tuan. Kita balik dan kita mati apabila tubuh kita orang hantar dan orang letakkan di liang lahat. Reta yang kita bergaduh ni kita tak bawa balik pun ke liang lahat sama-sama dengan kita. Reta tu kita akan tinggal. Kita bergaduh, kita berkelahi sehingga kita bermusuh dengan karabah kita yang satu darah dengan kita, satu mak dengan kita, satu pak dengan kita, dan kita tak berubah sampailah sehingga akan kita sanggup memutuskan silaturrahim di antara kaum karabat kita, walaupun Allah kata dekat kita, rahim itu daripada sifat. Siapa yang memutuskan rahim, maka dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Tuan-tuan, sebab rata dunia saja kita sanggup putuskan hubungan kita dengan Allah. Sebab perkara dunia saja, tuan-tuan, kita sanggup putuskan hubungan kita dengan Allah. Tuan-tuan, satu hari Rasulullah bertanya kepada Jibril, sa'altu Jibril 'anil ikhlas ma huwa? Rasulullah bertanya kepada Jibril, ikhlas itu apa? Maka kata Jibril, sa'altu Rabbil Azzah 'anil ikhlas. Aku bertanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Lalu kata Jibril alaihissalam, faqala, maka Allah bagi tahu, Allah kata apa? Sirrun min asrari auda'tuhu qalba man uhibba min ibadi. Maka ia menjawab firman-Nya, ikhlas itu ialah satu rahsia daripada rahsiaku yang aku letakkan akan dia dalam hati hamba-hambaku yang aku kasih. Tuan-tuan, kalau Allah sayang kita, Allah berikan kepada kita keikhlasan di dalam kita beragama, di dalam kita berakidah, kita benar-benar ikhlas dengan Allah, kita akan ikut seluruh perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa dia ikhlas? Malam ini saya ambil beberapa perkataan ulama
berkenaan dengan ikhlas, tuan-tuan. Pertama, pandangan daripada Imam Qushairi rahimahullahu ta'ala. Imam Qushairi kata, ikhlas ini, dia berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan sebarang pandangan daripada makhluk. Orang ikhlas ni, dia tak pandang dah makhluk di sekeliling dia. Yang dia pandang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikhlas dalam beragama, kita tidak akan memandang makhluk di sekeliling kita. Sebab itu kata ulama, tuan-tuan, masalah aib ni, kalaulah kita ni tuan-tuan sibuk dengan aib kita, kita takkan ada masa untuk kita mengira-ngira aib orang lain. Masalah lah tuan-tuan, kita tak pernah kata diri kita salah. Semua bagi ke orang salah. Kawan ni salah, kawan ni salah, kawan ni salah, kawan ni salah. Tuan-tuan, fikirlah, bila masanya, hari apa, minggu mana, bulan mana, tahun bila, kita kata kita salah. Tuan-tuan, Iblis ni sampailah dia tak kata diri dia salah. Allah tunjuk kat kita peristiwa ni supaya kita ikut, tuan-tuan. Iblis sampailah dia tak mau kata diri dia salah. Dia tetap kata Adam salah. Dia sanggup masuk neraka, tuan-tuan, sebab kesombongan dia. Tuan-tuan, kita nak masuk liang lah. Kita nak sombong apa dengan Allah? Kita nak masuk liang lah. Kalau kita tak berjaya dengan perkara ini, tuan-tuan, kita akan gagal besok di akhirat. Tuan-tuan, dunia ni tak lama pun. Pejam celek, tuan-tuan. Kita dulu, kita dengar cerita 2020, kita kata apa? Tak dan rasa. Tapi kita sedang lalu 2024. Tuan-tuan, bila kita lihat 100 tahun yang disebut oleh Nabi akan tahun terakhir, kita rasa tak dan kot. Kalau perkiraan Masihinya tahun depan 2024 genap 100 tahun. Yang Nabi kata akan lahirnya mujaddid akhir zaman. Kita tak berubah lagi. Kita duk macam ni juga. Kita duk clay juga. Kita duk buka aib orang juga. Kita duk sangka buruk juga. Kita duduk perkara yang sama. Dan kita tidak boleh berubah menjadi hamba yang lebih baik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, masa ni sat. Pasal apa masa ni sat, tuan-tuan? Sebab kita duduk pada akhir zaman. Nabi kata, hampir saja kiamah, Nabi kata setahun kita akan rasa macam sebulan. Sebulan, Nabi kata macam seminggu. Seminggu, Nabi kata macam sehari. Sehari, Nabi kata macam percikan api. Saat kiamat ini telah hampir. Tuan-tuan, Allah ni cukup sayang kat kita. Dia bagi tanda dulu sebelum Allah nak hancurkan bumi. Tapi hati kita keras, tuan-tuan. Kita ni, kira bahasa kasak dia ketegang. Mailah gempa bumi. Tak rasa apa. Kita duk kata ke orang ni. Mailah kerapnya gerhana. Kita tak rasa apa. Nabi kata, bila kerapnya berlaku gerhana, itu tanda kiamat. Apabila berlakunya gempa bumi, yang tu tanda nak kiamat. Tanda akhir zaman. Dan kita tak buat apa-apa. Kita tak mau berubah lebih baik daripada yang dulu. Kita tak mau jadi insan yang lebih baik. Kita tak mau tinggalkan kejahatan demi kejahatan yang pernah kita buat yang dulunya. Macam tu lah. Seolah-olah kita tak kata, tapi seolah-olah nak berlaku apa pun dan tak pergi.
Janji aku ada duit, janji aku ada rumah, janji aku ada nama, janji aku ada pangkat. Tuan-tuan, semua yang kita ada, kita tak buat balik. Semua yang kita ada, tak guna. Bila kita duduk dalam kereta jenazah, satu benda pun tak guna atas diri kita. Sebab itu Nabi kata dekat kita dan Nabi pesan kepada kita. Bila mati anak Adam, putih segala amalan melainkan 3 perkara. Kita tengok diri kita, tuan-tuan. Hadis ni cukup hebat. Kenapa? Nabi letakkan 3 golongan di situ. Yang pertama, Nabi letak golongan orang yang ada harta, Nabi kata. Apa orang yang ada harta ni dia akan buat? Sedekah jariah. Kita tanya diri kita, berapa banyak harta yang telah kita kembalikan kepada Allah? Tanya, tuan-tuan. Sebab Quran kata lagu tu. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Kita takkan dapat benar-benar rasa kemanisan kebaikan itu selagi kita tak boleh infakkan harta yang kita sayang. Lalu kita tanya diri kita. Ustaz cakap pasal infak ni sebab Ustaz nak buat kutipan lah. Bukan itu tujuan saya. Bukan itu tujuan saya. Kita kena tanya diri kita. Kalau kita sayangkan dunia ni, bermakna kita akan susah di akhirat. Kedua, golongan orang yang ada ilmu, Nabi kata. Dan ilmu ini, Nabi kata, dia boleh menjadi syafaat dan dia boleh menjadi laknat atas orang yang ada ilmu. Tuan-tuan, kita tahu tak mengumpat tu haram? Tahu. Siapa duk buat sampai lah? Kita tahu tak berkelahi itu haram? Tahu. Pasal apa kita buat sampai lah? Kita tahu tak hasad dengki itu haram? Pasal apa kita buat sampai lah? Kita tahu tak buruk sangka tu berdosa? Pasal apa kita buat sampai lah? Tuan-tuan, kita ada ilmu. Apakah ilmu kita boleh selamatkan kita? Ataupun ilmu yang ada pada kita akan laknat kita besok yaumul akhirah. Dah hadis, tuan-tuan, orang ada ilmu, Allah tarik masuk dalam neraka. Tuan-tuan, ilmu ni belum pastikan kita jadi orang baik. Jika tidak ada hidayah daripada Allah, jika tidak ada taufik daripada Allah, maknanya ilmu yang ada pada kita, maka kata ulama, ilmu ni jadi sia-sia. Ada tentang ulama bahas tentang ilmu jadi sia-sia, amal jadi sia-sia, reta jadi sia-sia, umur jadi sia-sia. Betul ke orang tahu dia boleh buat baik? Tuan-tuan, sampailah kita tahu semayang malam tu bagi. Siapa kita tak boleh bangun malam sampailah. Rupanya kita tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah. Allah tak mau bagi kat kita. Pasal apa? Karena dalam hati kita penuh dengan kesombongan dan kedegilan. Kita rasa dan kita dabik dada kita ahli syurga. Tuan-tuan, syurga mana yang akan menerima orang yang masih kata orang? Syurga mana yang akan menerima orang yang masih sombong dengan rahmat Allah? Syurga mana yang akan menerima orang yang masih berada dalam hasad dan dengki? Syurga mana yang akan menerima orang yang masih gila dan cinta kepada keduniaan? Syurga mana yang akan terima orang yang derhaka dengan mak dan ayahnya? Syurga mana yang akan terima orang yang memutuskan silaturahim dengan kakak, abang dan adik-beradik?
Tuan-tuan, ulama bahas tentang ikhlas. Antaranya Zunnun al-Masri. Zunnun al-Masri kata ikhlas itu duduk dalam 3 perkara. Yang pertama, wujudnya persamaan pujian dan celaan. Orang kata kat dia pun tak ada rasa apa. Orang puji kat dia pun tak rasa apa. Kalau boleh sama puji dan celah, kita duduk situ tuan-tuan. Kalau tak boleh ada persamaan di antara pujian dan celaan, hati kita masih tak selesai. Tuan-tuan, Allah tak tengok pun badan kita, tapi Allah ukur hati kita. Allah pandang hati kita. Ni ada hadis tuan-tuan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalukum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tak tengok rupa kamu, tak tengok reta kamu, tapi yang Allah tengok hati dan niat kamu. Kalau kita tidak boleh menyelesaikan masalah mazmumah yang ada dalam hati kita, bermakna kita masih tidak berjaya untuk keluar daripada neraka Allah. Orang tanya, mazmumah ni wajib ke Ustaz buang? Wajib. Sombong ni mazmumah tuan-tuan. Riak ni mazmumah tuan-tuan. Ujub ni mazmumah tuan-tuan yang wajib kita buang. Pada hadis yang sahih, Nabi kata tidak akan diterima sekali-kali masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sombong dan riak, Nabi kata. Tak ada ke orang semayang sombong? Ada. Tak ada ke orang alim sombong? Ada. Tak ada ke orang yang banyak amalan dia sombong? Ada. Tuan-tuan, masa kita miskin dulu, kita tak pernah miskin orang. Tapi bila kita ada duit sikit, kita mula miskin dengan orang. Masa kita bodoh dulu, kita tak pernah bodohkan orang. Tapi masa Allah bagi kita sedikit daripada ilmu, kita mula bodohkan orang. Masa kita tak tahu dulu, kita tak tahu kesalahan orang. Ketika Allah berikan sedikit kepada kita, sedikit pengetahuan, kita mula nak cari salah orang. Kawan ni salah, kawan ni salah, dan kawan ni salah. Bila kita mengatakan aku salah, kita sendiri dalam kesalahan yang Allah sendiri tidak ampunkan dosa kita. Pertama. Kedua, kata Zunnun al-Masri, ikhlas itu mereka ini lupa melihat amal dalam amal. Dia tak tengok pun, dia tak nampak pun kebaikan yang dia buat. Pasal apa tuan-tuan? Kita ni kalau tengok amal kita malu tuan-tuan. Kita amal tak seberapa pun. Semayang kita tak ada terang mana pun. 2 rakaat tu pun culah tuan-tuan. Qabliyah, ba'diyah, tu pun kita tak boleh istiqamah kan. Kita nak kata kita ahli syurga. Sembahyang qabliyah, ba'diyah ni pun kita tak boleh istiqamah. Nak kata kita ahli syurga. Sembahyang malam yang 2 rakaat yang Nabi kata sallu fil laili walau raka'ataini, kita nak kata kita ahli syurga. Kita lebih banyak berpoya-poya dalam dunia daripada kita berpenat-penat untuk kita mengejar akhirat. Kita banyak seronok lagi tuan-tuan. Apa penat kita dengan agama? Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Apa penat kita dengan agama? Apa pengorbanan kita dengan agama? Apa kelelahan kita dengan agama? Kita tak penat pun dengan agama ni tuan-tuan.
Kita tak letih pun untuk kita beragama ni, tuan-tuan. Itulah kenyataannya. Lalu kita rasakan kita ahli syurga. Sebab itu, tuan-tuan, saat kita berada di dalam majlis ilmu ni, orang kata sambil-sambil tunggu Aisyah, salah, tuan-tuan. Sebab itu saya bawakan hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Tatkala niat kita menunggu salat, maka kita tidak akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kalau mengaji 20 tahun, takkan tak boleh jadi baik, tuan-tuan? Kalau 20 tahun dah duduk dalam mengaji ni, takkan tak boleh jadi baik? Tak munasabah, tuan-tuan. 20 tahun duduk berulang pergi majlis ilmu, takkanlah tak boleh jadi baik lagi. Tak munasabah, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi janji kat kita, orang yang duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata apa? 1, orang ni boleh rahmat. 2, orang ni boleh keampunan. Allah ampunkan dosa ini. Kita dosa banyak, tuan-tuan. Dosa kita banyak. Lepas itu Nabi kata, kalau kita nak tahu yang kita ni orang baik, Nabi kata, tanya 3 golongan. Yang pertama anak, yang kedua isteri, yang ketiga jiran. Kalau anak kita kata kita ni ayah yang baik, bermakna peluang kita masuk syurga cerah. Kedua, isteri. Ketiga, jiran di sekeliling kita. Dan orang yang pernah kita kenal. Sebab Nabi kata dekat kita, antara orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, selepas kematiannya, keburukannya tidak diceritakan oleh orang lain, tetapi kebaikannya disebut-sebut oleh orang lain, kata Nabi. Macam mana orang nak sebut baik kita kalau kita tak ada baik? Macam mana orang nak ingat kebaikan kita kalau hidup kita penuh dengan kejahatan? Maka masa yang Allah bagi dah ni, gunalah modal itu untuk buat baik. Masa yang Allah bagi pada kita ni, gunakanlah untuk kita berbuat kebaikan. Yang ketiga, maka kata Zunun Al-Masri, orang yang ikhlas itu, iaitu mereka yang menuntut akan pahala amal di akhirat. Mereka ni cuma maukan habuan di akhirat. Kita buat ni, kita mau, kita senang di akhirat, tuan-tuan. Tak lama dah. Saya pun tak lama mati ya, tuan-tuan. Tentang perasaan Korea kita pun dan Korea lain sama. Ramai yang mati bawah umur 60 tahun. Tak dan masuk 60, tuan-tuan, mati. Kebanyakannya berlaku begitu pada zaman. Kebanyakannya. Nabi kata dah, umat aku akhir zaman, Nabi kata umurnya pendek, badannya lemah. Nabi. Umur kita pendek, tuan-tuan. Badan kita lemah. Lemah, Nabi kata, lemah di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan. Kita nak buat baik, malas saja. Kita nak semayang sunat, malas saja. Kita nak buat ibadat, malas saja. Kita sentiasa ditipu dengan segala perkara urusan kehidupan. Sampai bila, tuan-tuan, kita nak kena tipu dengan dunia ni? Cukuplah. Kita umur 60 dah, 70 dah, tuan-tuan. Saya pun nak pergi kan 60 dah. Cukuplah. Kita kena tipu daripada muda sampai lah. Cukuplah. Takkan kita akan terus kena tipu. Kita terus ditipu dengan perkara-perkara kehidupan kita. Tak berhenti, tuan-tuan.
Tak berhenti kita berkisahkan perkara yang sama dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, apa kata seorang ulama, iaitu Huzaifah Al-Marashi. Ikhlas itu kata dia melakukan segala perbuatan yang baik sama ada zahir atau batin. Zahirnya baik, batinnya baik. Yang ni orang ikhlas. Jangan zahir saja baik. Semayang, tepi hati, duk sangka buruk orang lagi. Semayang. Tuan-tuan, boleh tak kita tukarkan kebencian kepada kasih sayang? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Dalam hidup aku ni, ada tak orang yang aku benci dalam hidup aku? Kenapa saya kata macam tu? Tuan-tuan, yang tu Nabi buat. Nabi tak benci ke orang? Orang yang buat zalim dengan Nabi pun Nabi tak benci, tuan-tuan. Baca sejarah Futuhul Makkah. Pembukaan kota Mekah dengan kemaafan. Tuan-tuan, tengok dalam Al-Quran. Di antara sifat ahli syurga dan tanda orang yang bertakwa, kata Allah, mereka yang memaafkan akan seluruh kesalahan manusia yang telah melakukan kezaliman atasnya. Boleh tak, tuan-tuan, kita maafkan semua salah orang? Ustaz, tak boleh, Ustaz. Kalau tak boleh, Allah kata ahli syurga itu mereka memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita mau masuk syurga, maafkan kesalahan orang. Kenapa Ustaz minta kami macam tu? Tuan-tuan, dalam hidup kita, bukan saja orang buat salah dengan kita, tetapi kita juga pernah buat salah dengan orang. Kenapa kita perlu memaafkan kesalahan orang lain? Saat kita mula belajar untuk memaafkan orang lain, mudah-mudahan orang yang pernah kita buat salah dulu, mereka juga membuat perkara yang sama. Mereka memaafkan seluruh kesalahan kita. Sebab orang yang kita buat salah dulu, kita tak jumpa. Orang yang pernah kita buat silap dulu, kita tak jumpa. Orang yang pernah kita buat naya dulu, kita tak jumpa, tuan-tuan. Dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, mudah-mudahan orang lain juga memaafkan kesalahan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama menyatakan tentang ikhlas ini, tuan-tuan. Antaranya yang disebutkan kepada kita seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Orang yang ikhlas itu, kata dia, orang yang terselamat daripada sifat ujub dan sifat dia. Tuan-tuan, ujub ni apa? Mudah. Saya pun tak lama, tuan-tuan, sekejap lagi saya berhenti. Ujub ni, tuan-tuan, nak faham senang. Kita rasa kita ni bagus. Mudah nak faham. Kita tak payah bawa ta'rif kitab. Susah faham. Nak bagi mudah faham, kita rasa kita bagus. Riak ni, mudah nak faham, buat apa semua nak tunjuk ke orang. Takkah hidup kita macam tu? Pergi masjid, tunjuk ke orang. Pergi mengaji, tunjuk ke orang. Tawaf di Baitillahil Haram, tunjuk ke orang. Ziarah makam Nabi, tunjuk ke orang. Tuan-tuan, buat apa ni? Tunjuk ke orang, kita boleh apa? Pergi masjid, tunjuk ke orang, kita dapat apa?
Pi mengaji tunjuk kat orang kita dapat apa? Pi umrah tunjuk dengan orang kita dapat apa? Dan kita tak mau berubah pun. Dan Nabi kata amalan orang yang riak ini ditolak oleh Allah 100%. Itu yang kita buat. Sedekah di rumah anak yatim tunjuk kat orang. Nabi kata kalau bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tapi kita kena tipu tuan-tuan dengan telefon ni. Sepatutnya telefon yang ada kepada kita boleh menjadi asbab kita masuk syurga. Ada telefon tiap-tiap hari tanya khabar mak dan ayah kita supaya kita tak jadi anak yang derhaka. Tapi ada telefon sebulan sekali, seminggu sekali nak tanya mak kita, nak tanya pak kita pun kita tak mampu. Semua benda baik, amal ibadat kita tunjuk dekat orang. Sampai bila tuan-tuan kita nak berubah ni? Tuan-tuan yang cakap benda ni Nabi Muhammad, bukan saya. Saya tak ada apa-apa. Saya orang bodoh, tuan-tuan. Hari mula saya mengajak di Masjid Semilang ni. Saya buka kitab hikam. Saya bukan orang pandai. Saya bukan orang alim, tuan-tuan. Guru saya pernah kata, kalau kita mengaji fiqh, tetapi kita tidak boleh menyempurnakan syariat Allah Ta'ala, maknanya pengajian kita itu sia-sia, kata guru kami. Kita mengaji semayang, tapi kita tak mampu nak semayang. Kita mengaji muamalat, tapi kita tak boleh jaga hubungan dengan masyarakat. Kita mengaji munakahat, tetapi kita tidak boleh mengikut perkahwinan dalam Islam dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita mengaji tauhid, kita dapat mentauhidkan Allah. Kita jadi orang yang ikhlas kepada Allah. Kita tak mau dah riak. Kita tak mau tunjuk amalan kita kepada makhluk. Kerana apa? Nabi kata, besok orang yang riak suka tunjuk apa baik yang dia buat, Allah akan panggil dia. Engkau mintalah kepada orang yang engkau tayangkan amalan kau di dalam dunia, mintalah balasan daripada dia. Sebab masa kau buat kebaikan itu bukan kerana aku. Kau nak tunjuk ke orang. Kau nak tayang ke orang. Kau nak bagi tahu ke semua orang. Yang tu kita buat. Yang tu kita buat. Yang tu yang kita buat dari dulu sampai lah. Kedua, kita masih rasa kita baik lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, Iblis ni, Allah halau dia daripada syurga sebab dia rasa dia baik. Satu je perkataan dia. Dia kata, wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dalam hidup kita, berapa kali kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Akulah pandai daripada orang. Akulah elok daripada orang. Akulah bagus daripada orang. Akulah semua aku kat aku. Kat orang semua tak elok. Kat aku saja elok. Bila masa kita kata kita bodoh? Bila masa kita kata kita salah? Bila masa kita kata kita tak tahu? Bila masa kita kata kita ni kedekut yang bakhil? Bila masa kita kata semua salah tu kaedah? Bila masa kita kata aku ni ahli neraka? Kita masih rasa yang kita ni ahli syurga, tetapi amalan-amalan ahli neraka kita tak boleh tinggalkan. Kita rasa kita ahli syurga, tapi amalan ahli neraka kita tak boleh tinggal, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah tak minta banyak dengan kita. Allah minta kita jadi orang baik ya. Allah minta kita jadi orang baik. Allah tak minta banyak pun dengan kita. Dia tak minta banyak, tuan-tuan. Dengan kita ni tak minta banyak. Aku mau jadi orang baik ya. Tuan-tuan, susah kan jadi orang baik? Ada umur buat baik. Ada reta buat baik. Ada mata buat baik. Ada telinga buat baik. Ada mulut buat baik. Ada tangan buat baik. Ada kaki buat baik. Cukuplah.
Yang tu saja Allah minta dekat kita. Yang Allah minta dekat kita, tuan-tuan, macam mana yang Nabi minta doa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi minta tolong 3 benda, tuan-tuan. Dengar macam tak ada apa kan? Habis saya cerita bab 3 ni, saya berhenti. Nabi minta 3 benda ni, tuan-tuan. Simple saja yang Nabi minta. Tetapi kerja buatnya besar dan tuntutannya besar. Pertama, Nabi minta apa? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku supaya aku boleh ingat akan Engkau. Ketika kita lupa Allah, masa itulah kita rasa kita ni ujub. Kita tak sedar diri. Ketika kita lupakan Allah, masa itulah kita riak. Kita terlupa yang boleh bagi balasan kebaikan ni hanya Allah, bukan orang di sekeliling kita. Orang yang ada di sekeliling kita, mereka tak boleh tolong kita besok dekat sana, tuan-tuan. Yang kita buatkan orang ni, mereka semua akan tinggalkan kita satu hari nanti. Yang kita buatkan orang, mau orang puji kita, mau orang tengok kita, semua orang-orang ni akan tinggalkan kita. Selepas keluarga kita, letak kita dalam liang lahat. Seorang pun tak pedulikan kita. Siapa pun tak ambil tahu hal kita. Kita duduklah dalam liang lahat itu dalam keadaan susah. Tuan-tuan pernah dengar hadis tu kan? Bila kita di liang lahat, Nabi kata apa? Teman kita dalam dunia, kawan kita dalam dunia, perkara yang kita selalu duk ada dalam dunia, satu saja yang duk temankan kita. Kata kita tinggal. Kawan-kawan kita tinggal, dia tak pedulikan kita, tuan-tuan. Isteri anak-anak kita tinggalkan kita, dia tak pedulikan kita. Kita duduk dalam liang tu sorang-sorang lah, tuan-tuan. Kita duduk dalam liang tu sorang-sorang, tak ada siapa boleh tolong kita. Kawan kita tak pedulikan kita. Anak kita tak ambil tahu hal kita. Isteri kita tak ambil tahu hal kita. Semua kawan-kawan yang rapat dengan kita, yang sama-sama duduk mengumpat dengan kita, mereka tinggal kita. Yang duduk sama-sama cerita hal orang, tak sudah sampai lahir. Dia akan tinggalkan kita, dia takkan pedulikan kita. Tapi siapa yang ambil peduli dengan kita? Nabi kata amal soleh. Dia yang takkan tinggalkan kita. Tapi sayangnya, masa kita hidup ni, kita tinggalkan dia. Masa kita hidup ni, kita tak mau buat amal soleh. Semayang sunat tak mau. Lepas semayang isyak, kita pakat-pakat nak cabut balik derah. Tuan-tuan, lepas semayang isyak, tak bolehkah kita semayang sunat isyak? Yang bagi kita umur ni Allah, tuan-tuan. Bukan kita mau hidup. Allah maukan kita hidup. Apa salahnya kita berikan sedikit lagi masa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita sujud kepada Allah walaupun 2 rakaat? Apa salah dia, tuan-tuan? Kenapa kita perlu balik cepat? Kerana urusan keduniaan dan kehidupan kita yang tidak memberi faedah kepada akhirat. Kita derah balik. Kita bukan apa, duk sembang lagi. Tuan-tuan, tak cemuih ke? Tak cemuih ke kita sembang daripada dulu sampailah? Tak bosan ke dengan kehidupan ini? Tak bosan ke, tuan-tuan? Tuan-tuan, malam ni saya seru semua yang hadir. Tolonglah bagi sedikit masa lagi untuk Allah yang terlalu baik dengan kita. Tolonglah berikan ruang untuk Allah sedikit saja lagi untuk kita sembahyang sunat ba'diyah isyak. Kerana Allah ini terlalu baik dengan kita.
berjuta-juta permintaan kita kepada Allah, Allah kabulkan. Masa kita sakit, kita minta sihat dan Allah berikan kesihatan. Masa kita kelaparan, kita minta dengan Allah supaya kita ini diberikan makanan, Allah kurniakan kepada kita kekenyangan. Masa kita tak ada duit, kita minta dengan Allah, Allah beri kita kemudahan harta. Tapi kita tetap buat benda sama. Tolonglah, saya seru diri saya dan saudara se-Islam saya pada malam ini. Tolonglah, berikan sedikit masa lagi. Lepas kita semayang fardu Isya, kita bagilah masa selama 5 minit lagi untuk Allah. Mudah-mudahan jika inilah solat kita yang terakhir, maka kita akhirkan kehidupan kita dengan kebaikan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itulah ikhlas ini kata ulama perkara yang paling mahal di dalam dunia. Perkara yang paling mahal dan perkara yang paling besar adalah keikhlasan. Dan keikhlasan ini adalah tuan-tuan perkara yang akan ditanya pada akhirnya setelah ditanya berkenaan hablum minan nas. Amalan kita ni tuan-tuan, Allah akan terima setelah selesai hablum minan nas. Tapi kalau masih tidak selesai hablum minan nas, maka amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya baru ditanya tentang ikhlas atau tidak ikhlas kita. Saya ajak diri saya untuk sama-sama kita berubah untuk jadi yang lebih baik. Masa kita tak lama, tuan. Dunia ini berada di akhir zaman. Tuan-tuan dengar cerita akhir zaman. Dan saya juga dengar cerita akhir zaman. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku dengan diri kita? Kalaulah cerita akhir zaman ini tidak boleh meleburkan keangkuhan dalam hati kita, betapa kerasnya hati kita. Jika ayat Allah dan peringatan daripada Allah tidak boleh melembutkan hati kita, betapa kerasnya hati kita, betapa sombongnya kita, dan berapa dahsyatnya akan hati kita ini, tuan-tuan, sehingga ayat Allah tidak boleh melembutkan akan jiwa-jiwa kita semua. Maka hari ini dan pada malam ini, tuan-tuan, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada malam ini Allah kurniakan kelembutan pada hati kita, agar kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang lebih baik dan terus menjadi insan yang baik, sehingga kita akhirkan nafas kita dan umur kita sebagai orang yang saleh pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf, saya minta ampun dengan seluruh jamaah Masjid Semilang. Sekiranya sepanjang saya mengajar daripada awal dulu sehingga hari ini saya ada membuat kesalahan dan kesilapan kepada seluruh jamaah di masjid ini, maka saya minta ampun dan minta maaf. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya dan saya balik dalam keadaan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pada akhirnya tuan-tuan tolong doakan saya dan juga keluarga saya agar kami boleh menjadi orang yang saleh dan baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seperti mana yang disebut oleh Ustaz Anas, bahawa kami sekarang ini sedang membina masjid, tuan-tuan, di satu madrasah kami yang baru saya terima lebih kurang dalam setahun, wakaf daripada hamba Allah di Kuala Terengganu. Dan sekarang kami sedang membina masjid, dan masjid itu hampir siap, prosesnya hampir 90%, dan sekarang adalah proses yang terakhir, iaitu kami ingin
menyiapkan lantai masjid tersebut dengan memasang tile. Kedua, iaitu kami ingin memasang shieling pada ruang salat dengan keluasan masjid itu 11,000 kaki persegi. Dan yang ketiganya, kami ingin menyiapkan pendawaian elektrik dan seluruh lampu-lampu yang ada. Dan mana kalau tuan-tuan ingin bersama-sama dengan kami, tuan-tuan pun tahu daripada dulu bagaimana saya menjalankan madrasah. Saya buat madrasah daripada tahun 1998, madrasah saya sendiri. Sampai sekarang, hampir 25 tahun tuan-tuan. Saya tak minta apa-apa bayaran pun daripada pelajar. Makan, minum, apa pun. Sampailah tuan-tuan. Sampailah. PKP dulu tuan-tuan. Sekolah lain semua tutup. Sekolah saya je buka. Belajar kami masih ada masa tu. Sekolah saja ya. Sekolah saya yang tak tutup. Saya rasa dalam Malaysia saya seorang juga yang tak tutup, yang masih ada pelajar masa PKP setahun lebih. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Sekolah yang saya teruskan daripada almarhum orang tua saya, iaitu Ustaz Ghazali bin Hasmullah, tahun ini dah 41 tahun. Itu yang kami buat. Kenapa saya buat macam tu? Sebab saya nak tolong orang. Kenapa saya nak tolong orang? Satu ya, saya nak masuk syurga. Yang tu ya. Saya nak masuk syurga dengan jalan. Dan masjid yang kami buat di Kuala Terengganu itu, tuan-tuan, manhaj yang sama. Saya nak tolong orang. Besok bila siap masjid tu, kita akan buat asrama dan kita akan terima pelajar, tuan-tuan. Sama konsepnya. Saya tak minta apa-apa bayaran untuk mereka belajar, tapi saya harap orang yang bersama-sama dengan kami sanggup untuk jadi orang yang baik. Kalau kita dulu suka bergaduh, kita tukarlah kepada kita saling sayang, menyayangi antara satu sama lain. Kita ni alim dah tuan-tuan. Kita ilmu dah banyak dah tuan-tuan. Tapi kita tak boleh selesaikan masalah ini bertahun-tahun. Kita tak boleh sayang orang. Kita tak boleh berhenti benci orang. Kita tak boleh berhenti nak kata orang. Tapi kita tahu perkara itu salah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ilmu yang ada pada kita tak berguna satu pun untuk kita menjadi hamba orang yang baik. Kerana dia tidak boleh menjadi alat kepada kita untuk pimpin kita menuju ke arah jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sama dengan kami, insya-Allah saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kerana dana untuk tile itu lebih kurang dalam RM24,000 dan dana untuk pendawaian itu sejumlah RM25,000 dan dana untuk shilling sejumlah RM45,000 dan semuanya proses pembinaan itu daripada hasil sumbangan orang ramai. Dan mudah-mudahan apa yang kami hajatkan mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berharap banyak daripada tuan-tuan, tetapi saya berharapkan doa demi doa daripada semua orang yang berada pada malam ini dan yang mendengar akan kuliah kita pada malam ini dapat mendoakan kami. Mudah-mudahan dengan doa itu menjadi syafaat atas kami semua dan beroleh rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Kami mohon dan kami berharap, tolonglah pimpin hati kami, lisan kami dan seluruh amalan kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah, jika kami jatuh di dalam kesesatan, maka tolonglah bimbing kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon rahmah demi rahmah daripada Engkau ya Allah, keredaan demi keredaan daripada-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Dan tolong jadikan kami, isteri kami dan anak-anak kami daripada kalangan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kami dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.